ketika kami boleh mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. 我们能够参与今天的圣餐， Disitulah kasih setia Tuhan, Tuhan terus ingatkan dan Tuhan terus nyatakan. 你不断的提醒你对我们的慈爱，也把你的慈爱再次向我们显明。 Dan pagi hari ini kami kembali ingin belajar daripada firman Tuhan. 这个时候，我们要学习你的话语， Biarlah kami juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk menghidupinya. 愿圣灵带领我们能够活出来。 Terima kasih ya Bapa. 感谢你天父， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名我们祷告， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-11. 我们来看哥林多前书第11章， Kita akan baca ayat lanjutannya yaitu 23 hingga 32. 我们看23节到32节。 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 32. 哥林多前书第11章23节到32节。 Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. 哥林多前书第11章23到32节，我当日传给你们的原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来注谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为要是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以无论何人不按理吃主的饼喝主的杯，就是干犯主的身主的血了。人应当自己审查，然后吃这饼喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此你们中间有好些软弱与患病的人，死的人也不少。我们都是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主所惩治，免得我们与世人一同被定罪。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， di dalam tradisi reformasi, 在这改革中的传统里面， ketika berbicara soal gereja yang sejati, 当说到一个真正的教会， maka biasanya mereka akan menyebut dua tanda. 他们也会提到两个记号。 Yang pertama bahwa di situ firman Allah diberitakan dengan baik. 第一个就是很好的传讲神的话语， Lalu yang kedua, sakramen dijalankan dengan benar. 然后第二个就是所谓的这个圣章或者洗礼呢，能够很好的进行。 Maka sakramen yang dimaksud di sini adalah baptisan maupun perjamuan kudus. 这个圣礼就是圣礼，就是很好的能够进行，就是一个是洗礼，一个是圣餐。 Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas secara khusus tentang perjamuan kudus. 那么今天我们特别讲到的就是这个圣餐。 Dan tema yang diberikan oleh gereja adalah ingatlah akan aku. 那么教会的主题就是请纪念我。 Nah, kalau kita memperhatikan dua ayat firman Tuhan, 我们如果来看两节的经文， yaitu ayat 24 dan 25. 24、25节。 Nah, di situ dikatakan, dan sesudah itu ia yaitu Kristus mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. 24节说到注谢了就掰开说，这是我的身体为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说，这杯是我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， Yesus menggunakan sakramen perjamuan kudus ini 耶稣用这个圣餐， supaya gereja Tuhan dikatakan mengingat akan Dia. 就是为了众教会来纪念他。 Mengapa gereja harus mengingat akan Kristus? 为什么教会要纪念耶稣基督呢？ Mengapa Tuhan memerintahkan gereja pada waktu mengadakan perjamuan kudus? Tujuannya adalah mengingat akan Kristus. 为什么教会呢？上帝命令教会要举行这个圣餐，为了要纪念主耶稣。 Dalam dua bagian firman Tuhan yang ayat firman Tuhan yang kita baca ini, 刚才我们所念的这个2节经文里面， dikatakan lakukanlah itu menjadi peringatan akan aku. 这里说的要如此行，为了要纪念我。 Kenapa? 为什么呢？ Kita menyadari manusia ini adalah satu makhluk yang gampang mengingat akan kesalahan orang lain. 我们知道我们人呢很容易记别人所做的错的事情， Tapi melupakan kesalahannya sendiri. 但是容易忘掉自己错的事情。 Manusia gampang mengingat kebaikan dirinya sendiri, 人呢很容易记着自己的所做出来的好事， tapi melupakan kebaikan orang. 但是忘记别人的好处。 Nah, inilah yang ada di dalam benak hidup manusia. 这也是人一个普遍的一个现象。 Dalam hal ini tentunya manusia gampang melupakan kebaikan Tuhan. 所以在这里呢，也说我们很容易忘掉上帝的恩典。 Di dalam sejarah karya penebusan Kristus, 在耶稣基督的救赎的历史里面， mulai dari perjanjian lama kita bisa melihat kondisi itu. 从旧约里面我们就可以看得到， Ketika bangsa Israel diselamatkan oleh anugerah Allah, 当以色列因着上帝的恩典蒙拯救的时候， bagaimana memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. 怎样把他们从埃及为掳之地拯 Mereka 救出 mengalami 来？ begitu banyak kebaikan Tuhan, 他们经历了许多的上帝的恩典， tapi sepanjang jalan mereka terus lupa. 但是在他们的所走过的历史里面不断的忘记， Nah, oleh karena itu ketika berhenti di tempat-tempat tertentu, 所以在他们停在一些地方的时候， Tuhan katakan kumpulkan 12 batu, bangun di sana. 在那些地方，上帝要他们把一些石头呢拿起来作为一个纪念， Supaya bangsa Israel ketika nanti keturunanmu bertanya, katakan kepada mereka. 所以那就是告诉他们说，当以后你们的子子孙孙问这个石头的意思，你要把这个历史故事告诉他们， Karena memang manusia itu gampang melupakan kebaikan orang, 因为人是很容易忘掉别人的好处， melupakan kebaikan Tuhan. 也忘掉上帝的恩典。 Maka di dalam setiap peristiwa Tuhan katakan dirikan itu dan katakan kepada keturunanmu. 所以在很多的事情里面，上帝要人立一个标号，这个标号可以对他们下一代来传讲上帝的恩典。 Nah, di dalam perjanjian baru, 在这新约里面， ketika Kristus mati di atas kayu salib, 当耶稣基督死在十字架上的时候， malam sebelumnya dikatakan, 在他这个受死的前一个晚上， maka di situ Yesus mengadakan perjamuan. 那主耶稣基督就设立这个圣餐。 Di situ Yesus memperagakan bagaimana tubuhnya yang dipecahkan, darahnya dicurahkan. 他那个时候就预表怎样他的身体呢被掰开，他的血被流出来，借着圣餐。 Tuhan katakan ini semuanya kamu lakukan untuk memperingati dan mengingat akan aku. 那主耶稣就说：“你如此行，就是为了纪念我， Karena memang manusia gampang lupa. 因为我们人很容易忘记。” Sehingga ada sesuatu yang kita lakukan, satu peristiwa, ada satu momen, kita terus diingatkan kembali kepada apa yang telah Allah kerjakan. 所以借着一些记号呢，我们不断的来做出来，那能够提醒我们去记得当时的事情。 Nah, oleh karena itu perjamuan kudus dirayakan, diadakan supaya kita mengingat kembali akan karya keselamatan Kristus. 所以今天我们举行这个圣餐，就是让我们能够回想起，能够记得耶稣基督所做出来的， Yang telah menyelamatkan kita dan menjadikan kita menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah. 就蒙他所拯救，让我们成为神家庭里面的人。 Nah, pagi hari kita akan belajar memikirkan tema ini. Ingatlah akan aku. 今天我们学习这个主题，就是请纪念我。 Yang pertama kita lihat, 首先我们来看， melalui perjamuan kudus kita mengingat Kristus yang telah memberi dirinya untuk menyelamatkan kita. 借着圣餐，我们能够记得耶稣基督舍己
来拯救我们。 Nah, dikatakan pada waktu perjamuan itu diadakan, 当时设立这个圣餐的时候， roti itu dipecah-pecahkan, 耶稣拿起饼来掰开， lalu itu diserahkan bagi kita. 然后交给众人。 Cawan itu mengingatkan akan darahnya yang telah ditumpahkan. 这个杯也提醒我们关于他流出来的宝血。 Semua peragaan ini adalah untuk menolong kita untuk mengingat akan karya Kristus di atas kayu salib. 这所说的一切，就是让我们可以纪念、可以想到耶稣基督在十字架上所做的。 Pada waktu dia mati di atas kayu salib. 当他死在十字架上的时候， Di dalam kehidupan manusia, 在我们人生的过程里面， kita tidak terlalu suka mengingat momen-momen orang meninggal. 我们不喜欢记得一个人要死的时候， Terlebih kalau kita anggap kematiannya itu dalam tanda petik itu tidak wajar. 更何况这个人死呢，不是正常的死。 Maka kita biasanya akan mencoba melupakan itu. 那我们能就想把这个事情给忘掉。 Karena kalau kita mengingat kondisi itu membuat kita merasa tidak enak sama sekali. 因为如果我们不断想到那件事情，让我们自己也觉得不舒服。 Nah, tetapi justru di dalam bagian firman Tuhan kita baca 然 ini, 然而，反而在我们所念的这一段经文里面， Yesus justru ingin kita mengingat pada waktu dia mati. 耶稣基督反而要我们纪念他受难死的那一刻。 Kenapa demikian? 为什么如此呢？ Karena segala sesuatu yang kita miliki sebagai orang percaya itu berpusat kepada kematiannya. 因为我们今天成为一个信徒，所拥有的一切都源于他的受难的那一刻。 Di dalam tradisi gereja kita lebih senang memperingati akan kelahiran. 在教会的传统里面，我们喜欢庆祝圣诞。 Sehingga kita lihat Desember lebih ramai. 我们看圣诞节的时候更加热闹， Tapi pada waktu Jumat Agung biasanya kita justru lebih sepi. 但反而在耶稣受难的时候，反而更少人来教会。 Tapi sesungguhnya pusat karya keselamatan Allah itu adalah terletak pada waktu dia mati di atas kayu salib. 但是上帝救恩的那个最中心，就是就是耶稣受难的那一刻。 Dan kematian Kristus di atas kayu salib itu menjadi pusat daripada berita Injil. 耶稣基督在十字架上的受难，也成为福音的核心。 Maka di sini dikatakan pada waktu kamu merayakan perjamuan kudus, 所以在这里说，当你举行圣餐的时候， kamu mengingat akan Kristus yang telah memberi dirinya dan menyelamatkan kita. 你就记得耶稣基督把自己献上，把他的身体赐给我们。 Seperti saya katakan ketika engkau baca ayat 17 sampai ayat yang ke-22, 就像刚才我说，当你们看这第17到22节的时候， perjamuan kudus itu selalu diawali dengan perjamuan kasih pada zaman itu. 就是那个时代呢，他们还没有举行圣餐的时候，他们先有个爱宴， Disitulah mereka berbagi makanan, berbagi minuman. 他们在那里彼此一起吃喝。 Namun di dalam kehidupan jemaat Korintus pada waktu itu ada terjadi pergeseran. 但是在哥林多的教会里面，他们所做的这些有点偏激。 Mereka bukan lagi berbagi, tapi mereka berkumpul dalam kelompok mereka sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja Tuhan. 他们不是在一起分享这个爱宴，当然是他们有分门别类，有不同阶级的分别。 Maka Paulus ketika itu mengecam mereka. 所以在那里，保罗就在那边责备他们， Karena itu bukan semangat daripada kematian Kristus. 因为这不是预表着耶稣基督的牺牲的， Karena kematian Kristus adalah semangat untuk berbagi. 因为耶稣基督的牺牲就是为了分享给任何一个人。 Mereka berbagi bagaimana Kristus berbagi hidupnya supaya engkau dan saya juga memperoleh hidup Kristus. 他们如此的分享，就是耶稣基督的分享，就是让每一个人从他得生命。 Di dalam perjamuan kudus Yesus membagi tubuhnya supaya mengenyangkan banyak orang, dalam tanda petik kepada engkau dan kepada saya. 在这个圣餐里面，就是他分享，把他的生命分享出来，让你跟我都从他得生。 Nah, inilah yang dikatakan dengan semangat memberi diri, semangat berbagi yang harus kita teladani ketika kita merayakan akan perjamuan kudus. 这就是说到我们圣餐里面第一个真理，就是说怎么样来与彼此分享。 Seperti Kristus membagi hidupnya, membagi tubuhnya kepada engkau dan kepada saya. 就像耶稣基督牺牲他的身体、他的宝血，为了你，也为了我。 Melalui perjamuan kudus ini menjadi satu momen kita merenung dan mengingat betapa berharga dan mahalnya pengorbanan Yesus di 借着 atas kayu 圣 salib. 借着圣餐，我们可以记得耶稣基督所付出来的代价是多么的宝贵。 Disitulah kasih daripada Allah yang paling agung dinyatakan kepada engkau dan kepada saya.
就是来看到上帝最伟大的爱，为了你跟我被显明出来， Yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. 他赦免你跟我的罪过。 Maka perjamuan kudus itu harus membuat kita juga rela berkorban, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama kita. 所以这个圣餐也激励着我们要为主来努力献上我们自己，也为了侍奉别人，也努力的献上我们自己。 Charles Spurgeon pernah mengucapkan satu kalimat seperti ini. 施布真曾经说过这么一句话： Orang Kristen tidak perlu mencari alasan mengapa ia harus mengasihi Kristus. 基督徒不必要找理由说为什么要爱耶稣， Sama seperti seorang ibu yang tidak perlu mencari alasan mengapa ia harus mengasihi anak-anaknya. 就像一个母亲不愿找理由怎么样爱她的孩子， Ia melakukan karena itu naturnya sebagai seorang ibu yang harus mengasihi anak-anaknya. 她这么做就是像一个母亲那个自然的爱来爱她的孩子。 Ciptaan yang dilahirkan kembali, yaitu engkau dan saya sebagai ciptaan baru, harus punya natur yang demikian di dalam kita mengasihi akan Kristus. 我们这些信徒就是重生的人，也应该很自然的来爱我们的主。 Engkau dan saya adalah orang yang sudah dilahir barukan karena karya Kristus. 你跟我是因为耶稣基督的大爱来重生了我们。 Kristus melalui perjamuan kudus yang diperagakan, bagaimana dia menunjukkan hidupnya yang diberikan kepada engkau dan kepada saya. 借着这个圣餐，他再次向我们显明他的大爱。 Disitulah kasih yang agung engkau dan saya boleh terima. 就是那里显出他伟大的慈爱，你跟我能够接受。 Maka Charles Spurgeon mengatakan, engkau dan saya yang sudah dilahirbarukan oleh karena karya Kristus, maka secara natural seharusnya engkau dan saya juga mengasihi akan Tuhan. 所以施布人就说到，你跟我因为他的爱所重生的，那么我们应该很自然而然的来爱他。 Dalam konteks ini adalah dalam pengertian bagaimana kita membagi kepada sesama kita yang lain. 在如此的情况之下，在我们生活里面，就是应验在我们怎样与别人来分享我们自己，来爱我们周围的人。 Itu yang pertama. 这是第一点。 Lalu yang kedua, 好，第二点， melalui perjamuan kudus kita mengingat Kristus yang rela dengan sabar menghadapi berbagai aniaya dan penderitaan. 借着圣餐，我们可以记得耶稣基督怎样他自愿的，而且忍耐的来接受一切的困难与苦难。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， sebagian mimbar gereja mungkin mengajarkan bahwa tak kala kita menjadi orang Kristen, hidup kita akan menjadi makmur, sehat, dan tidak pernah sakit. 可能有一些别的教会的讲台里面说到，如果成为一个基督徒，我们会很健康、很发达，一切都很顺利。 Anda tidak akan menderita, Anda akan dipenuhi dengan kekayaan dan sukacita. 你可能不会有任何的伤痛，你也不会没有任何的困难，那么你会非常喜乐、非常开心的过了你的一生。 Sebagian kita mungkin pernah mendengar khotbah yang demikian. 可能有一部分在我们中间，可能曾经听到这样的讲道。 Namun sesungguhnya kalau kita perhatikan, 但是如果我们真正的来注意的话， ketika engkau dan saya percaya kepada Kristus, 当你跟我信主耶稣之后， yang dimaksud dengan penderitaan dan kesulitan, engkau dan saya mungkin akan tetap alami. 所谓的困难或者这些患难啊、苦难，你跟我仍然会面对。 Saya setuju, saya percaya ketika engkau dan saya memiliki pertobatan yang sejati, hidup kita memang akan berubah dan akan menjadi lebih baik. 我相信，如果你跟我真正的经历了这个真正的重生与悔改呢，我们生活确实不一样，会有改变。 Mengapa? 为什么呢？ Karena engkau dan saya akan belajar menghidupi firman Tuhan. 因为你跟我会学习努力的把神的话语生活出来。 Misalnya firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 比如说，神的话语说，如果一个人不工作的话，他就不可以吃。 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 第三罗尼迦后书第3章第10节， Nah dari ayat ini kita melihat 从这一节我们可以看到， orang percaya didorong untuk bekerja keras. 我们信主的人，我们要努力的工作。 Nah pada waktu engkau dan saya bekerja keras, 当你跟我努力工作的时候， saya percaya pendapatan dan kehidupan kita akan jauh lebih baik. 我相信，然后呢，你的收入啊，你的生活会更好。如果你努力的工作， Dan itu menjadi etos hidup kita sebagai anak Tuhan. 这也成为我们成为一个信徒的一个很好的一个美德。 Tapi saya tidak setuju. 但是我不同意 Asal beriman kepada Kristus engkau dan saya langsung menjadi kaya.
只要你信主，那么你就成为一个非常富裕的人。 Asal engkau percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, maka engkau tidak akan sakit. 如果你相信主的话，你就不会疼痛。 Saya tidak percaya itu. 我不相信这些。 Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, 我们成为上帝的儿女， kita tidak akan pernah terluput dari pergumulan-pergumulan hidup yang ada. 我们不会就是免去一些那些的困难与苦难。 Pada waktu kita mengalami pertobatan yang sejati, 当我们真正的悔改在主里面的时候， walaupun di tengah-tengah penderitaan, 虽然在一切的困难这些的逼迫里面， engkau dan saya tidak akan kehilangan sukacita. 你跟我不会失去那喜乐。 Sejarah gereja membuktikan itu. 教会的历史已经证明了这件事。 Ada begitu banyak anak Tuhan yang mengalami pergumulan, kesulitan, penderitaan, dan penganiayaan. 有许多神的儿女，他们经历了许多的苦难、逼迫等等， Tapi itu tidak akan mengurangi akan pengharapan dan sukacita mereka di dalam Kristus. 但这些苦难、逼迫呢，没有减少他们在主里面的平安与喜乐。 Kenapa bisa demikian? 为什么会如此呢？ Karena mereka mengingat akan penderitaan daripada Kristus di atas kayu salib. 因为他们记得主耶稣基督在十字架上所付出来的，他所承受的痛苦与苦。 Di dalam kehidupan yang kita alami, kita mungkin mengalami penderitaan. 在我们的生活里面，可能会有一些苦难临到我们。 Tapi pada waktu kita mengingat akan karya Kristus, 当我们记得耶稣基督所做出来的事情， maka kita akan menjalani dengan penuh kesabaran seperti Kristus. 那么我们会努力的往前，就像基督耶稣所做出来的。 Sebagian kita ketika kita mengalami kesulitan, 可能在我们一部分有些人有困难， maka timbul berbagai macam pertanyaan. 我们会有许多的问题。 Jika Allah Maha Kasih, mengapa membiarkan saya menderita? 如果上帝是慈爱的，为什么允许我受难呢？ Kalau Ia Maha Kuasa, kenapa Dia tidak menghapus penderitaan ini? 如果他有能力，他是全能的，为什么不把这些苦难拿去呢？ Bukankah Ia Maha tahu kenapa Ia tidak menghentikan sebelum penderitaan itu menimpa aku? 他岂不是全知的？为什么在这个事情还没有发生之前，他不阻止呢？ Ayub juga pernah mempertanyakan pertanyaan ini. 约伯也曾经如此的问上帝， Tapi Ayub hanya mendapat penjelasan demikian. 但是约伯只得到这样的一个答案： Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? 当我创造世界的时候，你在哪里？ Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. 如果你有聪明的话，你可以把它说出来。 Hanya Tuhan katakan ini. 上帝只是这么说而已。 Di dalam Ayub 38 ayat yang keempat. 就在约伯记38章第4节。 Karena memang engkau dan saya tidak bisa menyelami akan betapa kaya dan hikmatnya Tuhan. 因为你跟我不能够明白上帝的那高深莫测的智慧。 Ketika kita mengingat akan pengorbanan Kristus, 当我们纪念耶稣基督的牺牲， mengingat penderitaannya, 纪念他的受难， maka kita akan melihat bahwa penderitaan kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan Kristus. 那么我们会想到我们所面对的苦难跟耶稣对比起来，我们不算的什么。 Sehingga kita akan menjadi sabar dalam menghadapi segala kesusahan yang ada. 所以我们要忍耐面对我们所经历的这一切的困 Dan 难， kita tidak akan kehilangan sukacita karena iman kita. 我们就不会因此失去我们在信心里面的喜乐。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan mungkin pernah lihat gambar orang ini. 弟兄姐妹们，可能你们看过这个图片，这个人， Dia pernah ke Indonesia, 他曾经来到印尼， pernah ke Surabaya. 曾经来到泗水， Pernah tahu orang ini tahu ya? 大家知道这个人， Dia lahir nggak ada tangan, nggak ada kaki. 他出生就生下来就没有手没有脚， Namanya Nick Fujicik, gitu ya. 叫做 Agak 尼 sulit. 克 Dia pada waktu lahir dalam kondisi seperti ini, 他出生的时候是这样子， tanpa tangan dan tanpa kaki. 没有手没有脚， Mamanya pun bergumul dan bertanya, 他的母亲也在非常的挣扎，也在那边问， kalau Tuhan baik, kenapa anak saya lahir seperti ini? 如果上帝是慈爱的，为什么我的孩子生下来是这样子？ Kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa anak saya seperti ini? 如果上帝是慈爱的，为什么我的孩子是这样子？ Ada begitu banyak pertanyaan yang timbul ketika anak ini lahir. 当这个孩子出生的时候，会发生许多的问题。 Mengapa dia tidak menjadikan anak saya sempurna seperti anak-anak yang lain? 为什么他没有照我的孩子完美，就像别的孩子一样呢？ Mengapa dia membiarkan anak saya menderita dengan tanpa tangan dan tanpa 为 kaki? 什么他人心看我的孩子没有手没有脚这样的残忍呢？ Secara manusia kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik. 从人的角度，我们不能够看到一个美好的事情。 Orang dalam kondisi tanpa tangan, tanpa kaki, mana ada yang baik?
一个人没有手没有脚，怎么能够有好的未来？ Tapi di kemudian hari Tuhan memakai orang ini. 然后后来上帝使用这个人， Dia bisa menikah, 他结婚， mungkin istrinya lebih ayu gitu ya nih. 可是他的太太也非常的漂亮， Dia bisa punya anak, 他也能够有孩子， keluarganya bahagia. 家庭非常的幸福。 Di kemudian hari orang ini menjadi seorang penggerak atau tokoh motivator yang sangat luar biasa. 然后后来这个人成为一个能够激励很多很多的人。 Nah, dalam satu kesaksian dia mengatakan demikian. 在一个见证里面，他这么说， Agak kecil, maafkan saya. 字写的比较小， Saya 不好意思 bacakan pelan-pelan. 我慢慢的为大家念出来。 Penderitaanku tidak seburuk apa yang dialami Yesus. 我的苦难，跟耶稣比起来是不能够跟他相比的。 Ketika Yesus disalibkan, kedua tangannya dipaku di kayu salib. 当耶稣被钉在十字架上的时候，他的两个手被钉起来， Tentu itu sangat menyakitkan. 当然这个是非常疼痛的。 Namun aku tidak bisa mengalami penderitaan yang sama. 当然，我不能够经历同样的苦难， Aku tidak mungkin bisa mengalami penderitaan yang dialami oleh Yesus itu. 我不可能经历主耶稣基督所经历的， Karena aku tidak memiliki tangan untuk dipakukan di kayu 因 salib. 为我没有双手能够被钉在这个木头上。 Ketika Yesus dipakukan di atas kaki Yesus dipakukan di kayu salib. 当主耶稣基督的脚被钉在这个木头上的时候， Tentu itu sangat menderita. 他也非常的痛苦。 Namun aku tidak dapat merasakan penderitaan itu karena aku tidak memiliki kaki. 但是我不能够感觉到他的痛苦，因为我没有脚。 Nah, engkau lihat bagaimana kesaksian hidupnya. 我们看他生活的见证， Ketika dia melihat tangan dan kaki tidak dia punyai. 当他们看到他没有双手双脚的时候， Tapi ketika dia melihat penderitaan dan mengingat kematian Kristus. 但是当他看到耶稣基督所经历的是苦难的时候， Dia katakan penderitaannya tidak seburuk daripada penderitaan Yesus. 他就说到他所经历的这些不能够与耶稣所经历的苦难来相比， Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia dipakukan tangannya. 因为耶稣当他死在十字架的时候，他的双手是被钉着在木头上， Kakinya dipakukan. 他的双脚也被钉在木 Dan 头 itu 上， sangat menderita, dia katakan. 那个时候是非常的痛苦， Saya tidak akan bisa ngalami. 我不能够感受到主耶稣基督所感受的， Karena saya memang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. 因为我本来就是没有手没有脚。 Dengan kata lain, 换一句话来讲， Nick ini ingin mengatakan, 他的意思是这样： segala kemalangan yang dia alami atau kesusahan atau penderitaan. 我经历这一切的困难苦难， Pada waktu dia mengingat akan penderitaan Yesus, 但是当他记得耶稣基督所承受的这个这个牺牲的时候， walaupun dia lahir tanpa kaki dan tangan, 虽然他生下来没有手没有脚， maka penderitaannya itu tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. 但是他的苦难不能够跟耶稣所面对的苦难相比。 Oleh karena itu ketika hari ini kita mungkin diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam kesulitan, 所以今天你跟我，上帝允许我们所面对这些困难苦难的时候， biarlah kita terus mengingat bahwa Yesus pernah mati di atas kayu salib. 让我们不断的纪念、回想到耶稣基督牺牲在十字架上受苦， Disitulah kita boleh menjalani hari-hari kita dengan penuh dengan kesabaran. 让我们可以走过我们每一天，可以忍耐的来走。 Karena itu Yesus berkata, lakukanlah ini untuk mengingat aku. 所以主耶稣说：“你要如此的行出来，为了纪念我。 Ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita mengingat penderitaan Yesus. ”当我们举行圣餐的时候，我们就纪念耶稣， Kematiannya 他的死， adalah untuk mengampuni akan dosa-dosa kita. 为了赦免我们的罪过。 Sebab itu dengan mengingatnya kembali, 所以如此纪念他， maka kita melihat penderitaan kita saat ini adalah sangat kecil dibandingkan penderitaan Kristus. 所以我们就可以知道，我们经历的苦难、痛苦呢，跟耶稣的牺牲对比是没有什么可比的。 Kalau Kristus dengan sabar menjalani segala kesusahan dan penderitaan, 如果耶稣能够忍耐来经历他一切的苦难， biarlah kita juga belajar untuk sabar menghadapi segala kesusahan dan penderitaan kita. 那我们也学习忍耐来面对这些苦难。 Ini dikatakan mengingat akan aku. 这就是意思说要纪念我。 Lalu yang terakhir, yang ketiga, 然后最后一个第三点， melalui perjamuan kudus kita mengingat Kristus. 借着圣餐，我们纪念基督。 Di
Disitulah kita memproklamirkan kematian Yesus Kristus dan dengan setia dan tekun menantikan kedatangannya kembali. 纪念耶稣就是我们要传讲关于他的福音，以及我们要忍耐的来等候他的再来。 Di dalam ayat yang ke-26 firman Tuhan mengatakan demikian. 在26节里面，神的话语这么说： Setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。 Nah, Tuhan ingin ketika kita mengambil bagian perjamuan kudus, 上帝要我们参与这个圣餐， kita jangan sampai lupa memberitakan kematian Tuhan. 我们不要忘记来传讲上帝的福音， Karena itu menjadi pusat dan sentral daripada seluruh Injil daripada Allah. 因为这成为我们福音的中心，也上帝大爱的表明。 Karena ada kematian Kristus itulah maka engkau dan saya beroleh hidup. 因为耶稣基督的死，所以我们能够活， Sehingga kita tidak perlu menjalani kematian kekal itu. 所以我们不需要经历这个永恒的死亡， Karena Kristus sudah menebus engkau dan menebus saya. 因为耶稣基督已经救赎了你跟我。 Nah, Kristus ingin kita menceritakan akan pengalaman keselamatan kita bersama dengan Kristus. 所以基督要我们把我们所经历的这个蒙恩得救的这个经历传讲出来， Bagaimana melalui penderitaan dan kematian Kristus engkau dan saya ditebus. 就是借着耶稣基督的牺牲，死在十字架上来救赎你跟我。 Di luar diri kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan akan anugerah yang sama. 在我们周围外面有许多人也需要如此的福音恩典。 Melalui perjamuan kudus Tuhan mengingatkan panggilan hidup kita. 借着圣餐，上帝提醒我们他呼召的。 Seperti dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi- Beritakanlah akan Injil Allah. 就像他说：“你们要去使万民成为我的门徒，传讲神的福音。 Itu yang Tuhan terus ingin kita lakukan. ”上帝不断的要我们如此的行出来。 Nah, di dalam kita memberitakan akan kematian Kristus itu, 当我们传讲耶稣基督受难的以及他的福音， di satu sisi kita melihat ke belakang, 从一方面我们是往后看， tapi di sisi yang lain dikatakan sampai Ia datang, kita melihat ke depan. 但是另一方面说这里说到只等到他来，就是我们往前看。 Kita tahu ada satu pengharapan iman kita di depan. 我们知道在我们前面有一个信心的盼望在前面， Sebagaimana Ia datang pertama kali, Ia akan datang yang kedua kali. 就如他第一次来，然后他也会第二次来到我们中间。 Dan untuk pengharapan iman itulah maka engkau dan saya bertekun di dalam dunia ini. 因为这样的一个信心的盼望，所以你跟我在这个世界里面。 Yesus Kristus pada waktu malam ketika dia mengadakan perjamuan kudus, 所以主耶稣基督在他当夜举行圣餐的时候， Yesus juga mengucapkan satu kalimat seperti ini. 他也曾经这么说过 Aku berkata kepadamu, 我对你说， sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. 我不再喝这葡萄再喝这葡萄酒，只等到在那日在上帝的国度里面。 Nah, di situ Yesus mengantisipasi, mengajarkan kepada murid pada waktu itu. 所以在这里主耶稣基督呢提醒他的门徒， Ini adalah terakhir dia memimpin perjamuan di dunia ini. 这就是最后一次我在这个世界上举行这个圣餐， Yesus katakan, aku tidak akan minum lagi. 我不再喝这葡萄酒， Nanti sampai aku meminumnya, yaitu yang baru. 只等到以后我再喝的那日子， Yaitu dalam kerajaan Allah. 就是在天国里面。 Itulah pengharapan iman kita di dalam dunia ini. 这就是我们在世界上里面的盼望。 Kenapa engkau dan saya bertekun? 为什么你要跟我要努力的？ Di tengah-tengah pergumulan penderitaan dan kesulitan karena iman yang ada. 在我们不断的面对的困难患难里面， Karena kita tahu di situ ada satu perjamuan yang Tuhan adakan. 有没有人知道在那里有上帝为我们所预备的一个圣餐？ Seperti yang juga dikatakan di dalam kitab Wahyu. 就像在这个启示录里面也说， Lalu ia berkata kepadaku, 所以就这里有说，他对我说， tuliskanlah, 你们要写下来， berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. 那些被邀请在羔羊的宴席里面的人是有福了。 Katanya lagi, 然后他再说， perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. 这句话是对的，是从上帝里面所说出来的。 Inilah pengharapan iman engkau dan saya. 这就是你跟我在信心里面的盼望。 Ketika kita mengingat Tuhan pada waktu kita mengadakan perjamuan kudus, 当我们纪念我们的上帝， kita mengingat akan kematiannya. 我们纪念上帝的爱， Di situ kita memproklamirkan akan kematian Kristus. 我们在那边把把主耶稣基督的牺牲传讲出来， Melalui kematian engkau dan saya diselamatkan. 借着他的死，
然后你跟我可以蒙恩得救。 Lalu pengharapan kita ke depan yaitu kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. 然后我们的盼望是向前的，就是仰望主耶稣基督第二次的再来。 Di situ engkau dan setia dan bertekun di dalamnya. 你跟我能够在里面不断的努力， Karena kita tahu satu waktu, 因为我们知道有一天， sebagaimana janji firman Tuhan, 就像神的话语所应许我们的， satu hari Yesus akan kembali memimpin perjamuan. 有一天主耶稣基督会再一次主领圣餐， Yang kita kenal sebagai perjamuan kawin anak domba Allah itu. 就是我们所知道圣经里面所说，就是神羔羊宴的宴席。 Alkitab mengatakan berbahagialah engkau dan saya. 圣经里面说，你们这些人是有福的， Pada waktu perjamuan itu diadakan, engkau dan saya ada di sana. 就是当他们举行这个圣餐的这个宴席的时候，你跟我会在里面。 Itulah pengharapan iman kita sebagai anak Tuhan. 这就是你跟我成为上帝儿女的一个美好的盼望。 Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， ketika kita mengingat Tuhan dalam merayakan perjamuan kudus, 当我们在举行圣餐的时候，我们纪念我们的主， kita terus memberitakan kematian Tuhan. 我们不断的传讲上帝的主耶稣基督的受难与他的福 Supaya 音， lebih banyak orang lagi mengalami anugerah yang sama. 希望更多的人能够经历这个恩典。 Lalu di sisi yang lain kita terus bertekun dalam iman walaupun dalam kesulitan. 在另一方面，我们能够不断的在信心里面的努力坚持， Karena kita tahu ada pengharapan Kristus akan memimpin perjamuan kembali. 因为我们知道我们有盼望等候主耶稣基督再来举行这个大的宴会。 Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan kepada engkau dan kepada saya. 这就是一个真正美好的一个我们的盼望，在主耶稣基督里面，他的应许赐给我们。 Semua nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan akan diundang. 每个名字写在生命册里面，都会蒙他所邀请。 Engkau dan saya boleh mengambil bagian di dalamnya. 你跟我可以参与这个宴会里面。 Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， bertekunlah dalam iman dan pengharapan iman kita 那 kepada Tuhan. 我们在我们的信心里面不断的努力坚持。 Amin. 阿门。 Kita akan berdoa. 我们来祷告。Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami bersyukur ya Tuhan. Minggu pertama bulan Juli ya Tuhan. Setengah tahun lalu sudah Tuhan pimpin menolong kami dalam keadaan baik. Dan kiranya Tuhan berkenan memberkati setengah tahun ke depan 2019 ini. Dan minggu pertama ini ya Tuhan, kami menghadap Engkau. Di dalam segala hormat kami kepada Engkau. Dan kami juga sangat bersyukur, bukan saja kami boleh berbagian di dalam perjamuan kudus, tapi juga kebenaran firman Tuhan juga tentang perjamuan kudus sekali lagi diberitakan kepada kami, supaya kami mengingat makna yang sesungguhnya dalam perjamuan kudus ini, supaya kami tidak menyia-nyiakan perjamuan kudus yang gereja adakan bagi kami. Tuhan tolong kami untuk terus mengingat cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan ini menolong mendorong kami untuk hidup berkenan kepada Engkau. Dan juga terus mengingat teladan Tuhan bagaimana sabar atas penderitaan. Sabar menghadapi segala cemooh, kesusahan hidup yang dialami di atas kayu salib. Menolong kami dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai saksi Kristus di dunia ini. Kami juga sabar menghadapi menjalani semua. Karena kami percaya dan tahu bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau pasti akan menolong kami. Dan juga Tuhan, kira melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami juga berbagi Injil kebenaran Tuhan kepada sesama kami. Berbagi apa yang kami miliki yang Tuhan karuniakan kepada sesama kami. Melambangkan bagaimana kasih Tuhan sudah berbagi kepada semua orang. Dan juga menanti pengharapan janji Tuhan, Engkau akan datang kembali menerima kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Menerima kami sebagai orang yang bertekun di dalam iman. Menerima kami sebagai undangan yang diundang di dalam perjamuan anak domba. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang besar. Sehingga setiap kami mengikuti perjamuan kudus ini, kami ingat hal-hal yang indah ini. Dan kami boleh terus bertekun di dalam Engkau. Terpujilah namamu ya Bapa, kami bersyukur. Tuhan kiranya terus juga memberkati, memakai hamba-Mu, Pendeta Lin Supianto. Tuhan berikan kekuatan, baik secara jasmani ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan dan juga kesegaran dalam segala sesuatu, dalam pikiran dan juga kekuatan rohani di dalam spiritualitas, di dalam satu kehidupan
yang berbahagia di tengah-tengah keluarga dan berjemaat, memimpin dan melayani kami. Tuhan terus pakai beliau. Juga tolong berkati semua ya Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan. Boleh terus juga mendampingi Pak Lim dan juga anak-anak di dalam pekerjaan dan studi mereka. Tuhan karuniakan segala sesuatu yang baik. Memakai keluarga ini di tengah-tengah kami, di Gloria, dan juga bahkan Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan, di mana rencana Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.